لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. Amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan seterusnya dengan berkat syukur itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, tapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan diteruskan lagi pengajian kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Wasiat yang keempat di antara wasiat-wasiat atau di antara ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ialah mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kata Syekh Abdul Qadir, jika engkau abaikan ciptaan di sini maksudnya makhluk, kiranya engkau lupakan, engkau tidak perhatikan lagi, tidak menaruh harapan, tidak menaruh keyakinan kepada makhluk-makhluk ini, dengan erti kalbu kita ni, pandangan mata hati kita ni tak lagi memberikan tumpuan kepada makhluk, tidak meletakkan kepercayaan, keyakinan, harapan dan sebagainya kepada makhluk, kerana hati sudah bulat, himmahnya, kemahuannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat berserah hanya Allah Subhanahu wa taala, tempat bergantung, tempat berhajat, tempat berserah segala urusan. Yang maha kekal, yang lain semuanya binasa. Jadi apabila kalbu manusia ini memperolehi nur ma'rifat ni, sehingga dia mengenal hakikat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal juga makhluk-makhluk ciptaannya itu, sehingga kalbunya mula meletakkan sepenuh harapan, keyakinan dan tumpuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan jika engkau abaikan ciptaan, yakni sekiranya engkau dapat melupakan segala makhluk, engkau tidak lagi memberikan tumpuan kepada makhluk, tidak memberikan harapan, tidak menaruh harapan kepada makhluk, tidak menaruh keyakinan kepada makhluk, lupakan semua itu, bahkan hatimu hanya berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bergantung hanya kepada Allah, melihat hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan. Baik, sekiranya demikian seperti ini, maka semoga Allah merahmatimu. Mudah-mudahan sekiranya manusia berjaya mencapai tahapan tadi itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada orang seperti ini. Jadi apa yang ada dalam kitab ini, terjemahannya itu agak diringkaskanlah. Kalau kita lihat tengok kepada kitab asal tu, Futuh Al-Ghaib,
Dia agak lebih panjang sikit lagi huraian dia. Jadi di sini terjemahannya itu bukan saja diterjemah dan ada ringkasan, diringkaskan. Tetapi poin-poin pentingnya, perkara-perkara pentingnya masih ada di sini lagi lah. Jadi sekiranya seseorang itu, kata Syekh Abdul Qadir, berjaya mencapai tahapan tadi tu, qalbunya hanya berpaut kepada Allah. Sebab apa hati berpaut kepada Allah ni? Kerana bila hati memperoleh makrifat terhadapnya, mengenal hakikat ketuhanan Allah tu, dah kenal makhluk macam mana. Bila hati benar-benar memperoleh makrifat tu, masa itulah hati tidak lagi menaruh keyakinan kepada makhluk, tidak menaruh harapan kepada makhluk. Hatinya hanya meyakini sepenuhnya, meletakkan segala harapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpaut sepenuhnya hanya kepada Allah. Menumpukan perhatian sepenuhnya hanya kepada Allah. Ini qalbu yang memiliki hakikat makrifat. Jadi sekiranya demikian, kata Syekh Abdul Qadir, mudah-mudahan orang ini akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia akan mendapat rahmat Allah. Semoga Allah membunuh kehendakmu. Yakni orang yang mencapai darjat tadi juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala membunuh kehendak ni dengan arti menghapuskan atau mengikis kemahuan-kemahuan buruk hawa nafsu kita. Yakni bila dalam keadaan seperti tadi tu, pertama sekali mudah-mudahan diberi rahmat oleh Allah, mudah-mudahan dibuang atau dikikis dorongan-dorongan kemahuan nafsu yang buruk-buruk dari dalam hati, sehingga hati manusia dibersihkan daripada sifat-sifat yang buruk tadi tu, kemahuan-kemahuan yang buruk. Baik, sekiranya ini tercapai dan dia, yakni Allah, menempatkanmu dalam kehidupan yang baru dan mulia, yakni sekiranya perkara tadi itu dapat diperolehi, dapat dicapai, maka Allah Ta'ala akan memberi suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru ni bukan bererti manusia ni beranak semula, bukan. Bukan berarti beranak semula manusia itulah. Tapi dari segi kerohanian dia tu, jiwa dia tu dianggap kembali kepada asal dia balik, macam dilahirkan semula. Sebab apa? Manusia ni asal roh dia tu sangat jernih, sangat murni. Ketika manusia berada pada alam arwah, seperti yang disebut dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah Ta'ala bertanya kepada roh. Jadi masa tu roh saja, jasad tak ada lagi, belum diciptakan lagi, tapi rohnya sudah pun diciptakan oleh Allah. Jadi roh kita ni sebelum tercipta jasad sudah terlebih dahulu diciptakan. Jadi pada martabat itulah Allah tanya kepada roh, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Maka roh jawab, qalu bala syahidna. Mereka berkata, bahkan kami benar-benar menyaksikan kebenaran ketuhanan Allah, ketuhananmu ya Allah. Jadi roh sudah memiliki makrifat, roh memiliki kesucian masa itu. Tapi bila manusia ni diciptakan jasadnya, dilahirkan ke dunia ini, dan ruh digabungkan, dihubungkan dengan jasadnya, maka ruh manusia pada waktu itu menghadapi banyak halangan, sehingga terhijab, dikotori. Ruh manusia ini sudah dikotori. Asalnya bersih, sudah ada makrifat terhadap Allah, kemudian jadi kotor balik. Bila dilahirkan dunia ini, terdedah kepada macam-macam perkara sehingga jadi kotor. Banyaklah. Antaranya sudah tentu kerana godaan-godaan nafsu yang sudah Allah Ta'ala ciptakan pada diri setiap manusia. Tambah lagi dengan pedayang-pedayang syaitan pula, waswah-waswah, hasutan-hasutan, perdayaan daripada syaitan ni, dan bermacam-macam faktor lagi lah. Kadang-kadang faktor orang persekitaran dia, sama ada mak ayah dia, keluarga dia, masyarakat dia, mengajarkan perkara-perkara yang akhir sekali bercanggah dengan keyakinan asal dia. Demikian juga pengalaman-pengalaman hidup dia tu,
pengalaman hidup yang berlaku tu, sehingga akhir sekali hakikat tauhid, hakikat keyakinan, hakikat makrifat terhadap Allah tu kadang-kadang jadi pudar. Macam bila masyarakat kita selalu sebut begini-begini, perkara-perkara yang bercanggah dengan ketauhidan menjadi satu pegangan masyarakat. Akhir sekali orang ramai percaya gitu. Sedangkan hakikat ketauhidan kita tidak seperti itu. Jadi kerana dengar semua ni, orang ni cakap, orang ni khabar, akhir kali menjadi pegangan kita. Jadi kemurnian makrifat dan tauhid kita itu sudah terganggu, sudah terpudar dengan benda itu. Jadi banyak faktor lah, nafsu, setan, persekitaran, ajaran-ajaran yang diajar oleh mak ayah dia yang tidak betul, ataupun keluarga dia, ataupun masyarakat dia, perkara-perkara yang ajaran-ajaran yang bercanggah dengan makrifat dan tauhid. Macam-macam lah. Orang-orang tua kadang-kadang ditanam keyakinan-keyakinan dulu, dan keyakinan itu bercanggah dengan hakikat makrifat dan tauhid. Jadi menjadi pegangan kita hari ni. Contoh sajalah. Jadi semua ni merosakkan jiwa manusia. Merosakkan. Kadang-kadang orang tua dulu diajar, ya, bukan ada orang tua yang alim, ada yang tidak alim. Kadang-kadang, tapi bila dia selalu sebut, selalu diajar kita di tanah, akhir kali kita pegang. Nak masuk hutang, kena adalah keyakinan-keyakinan tertentu, kena minta izin ngetuk, itulah tuk ni lah, macam-macam. Contoh saja. Jadi ditanam. Akhir sekali benda-benda macam ni lah yang mengisi kalbu dia tu. Jadi hakikat bahawa Allah Ta'ala lah yang maha kuasa, yang bertadbir, yang mengatur tu, akhir sekali jadi kabur, jadi tertutup. Dan banyaklah perkara-perkara lain. Demikian juga pengalaman hidup yang berlaku. Apa yang kita tengok, orang mati sebab apa? Kena sebab ni, sebab ni. Akhir kali sebab-sebab itulah yang mengisi akal kita dan hati kita. Sehingga keyakinan bahawa Allah lah yang menghidup dan mematikan itu jadi tenggelam. Kita tengok masalah rezeki, dan tengok orang sebab-sebab macam mana orang dapat rezeki, macam-macam sebab tu sebab ni. Akhir sekali hakikat keyakinan bahawa Allah Ta'ala lah yang sebenarnya yang memberi rezeki, yang mengatur rezeki ni jadi terlupa, tertutup, terdendeng. Itu maksud. Jadi makrifat asal yang dimiliki oleh manusia pada martabat arwah tu, ruh tu, sudah mengenal Allah dengan penuh keyakinan tu, tercemar dah, rosak dah, mula rosak. Dan jiwa manusia bila rosak makrifatnya tu mula menjadi kotor dan mula dihinggapi oleh penyakit-penyakit sifat-sifat buruk yang lain. Mulalah timbul sifat-sifat ujub, takabur, riya, hasad dan macam-macam lagi. Tumbuh dalam diri manusia. Jadi perkara-perkara ini menjadikan jiwa manusia itu jadi kotor. Jadi itulah yang perlu dibersihkan balik. Perlu dibetulkan balik keyakinan-keyakinan, pegangan-pegangan tu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan tu dilahirkan di atas naluri yang bersih. Bersih lagi masa tu. Baru dilahirkan. Sebelum ada campur tangan, banyak perkara ni. Tapi kemudian dia tercemar, dia jadi kotor dan sebagainya. Kena betul balik. Nak mengembalikan manusia ni kepada asli dia tu, nak betulkan balik keyakinan dia, makrifat dia, sifat dia dan sebagainya itu, semua benda tu dalam Al-Quran dinamakan proses dia tu tazkiyatun nafsi. Dinamakan proses penyucian jiwa, tazkiyah. Diambil daripada firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwa dia, yakni menempuh perjalanan untuk menyucikan balik diri dia tu, yang sudah tercemur, yang sudah rosak akibat pengaruh yang bermacam-macam tadi. Jadi orang yang tempuh perjalanan nak baiki ni, proses tu orang panggil tazkiyah dalam bahasa Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah, beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah, menyesallah orang yang mengotorinya. Maksudnya dia buat sesuatu yang menambahkan lagi kekotoran kalbu dia tu, hati dia tu. Maka kecelakaanlah, kerugianlah, penyesalanlah bagi mereka.
Baik. Dan ini kerja mengembalikan jiwa manusia kepada asal ni, itu adalah merupakan salah satu di antara tugas-tugas penting kerasulan. Antara tugas-tugas penting kerasulan, yang ini mengembalikan jiwa manusia kepada asal dia tu, ataupun asli dia tu. Disebut nama Al-Quran, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang mengutuskan pada kalangan masyarakat yang ummi ini seorang rasul dari kalangan mereka juga, dari kalangan manusia, bukan malaikat, apatah lagi binatang dan sebagainya, dari kalangan manusia juga. Yatlu alaihim ayati, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wahyu-wahyu yang disampaikan, maka disampaikan kepada manusia. Wa yuzakkihim, wa yuzakkihim itu, dan menyucikan jiwa mereka itu. Jadi proses ni proses mengembalikan jiwa manusia, keyakinan manusia, sifat dalaman manusia kepada asal dia itu, landasan asal dia itu salah satu di antara tugas-tugas penting kerasulan. Bukan perkara kecil, bukan kerja kecil. Tugasan nak betul. Jadi proses mengembalikan manusia kepada asal itu dalam bahasa Al-Quran dinamakan tazkiyah secara umumnya. Tapi secara teknikalnya itu, kalau kita tengok ayat-ayat yang lain, ada kalanya menggunakan istilah taubah, wa tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Ada kalanya menggunakan kata inabah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan. Jadi wa tubu maksudnya balik asal, kembali kepada asal. Wa anibu juga balik kepada asal. Itu adalah merupakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hakikat ini. Jadi bila manusia menempuh perjalanan ini, kemuncak dia tu kemuncak dia. Jadi kita tak tahulah sampai kedok ke kesudahan dia tu. Cuma kita kena ingatlah, kalau tak boleh sampai 100 pun, 70 pun boleh tahan, 50 pun jadilah. Makanya macam orang biasa jugalah. Boleh 100 batu muncul, waktu tu makah tinggi sekali lah. Tapi kalau boleh pun, boleh 90 pun jadi dah. Atau kurang lagi, ada makah je. Jangan gagal. Jangan 40 ke bawah, jangan gagal. Sama juga usaha ni. Cuma Syekh Abdul Qadir dalam fasal ini nak kabur orang yang berjaya sampai ke kemuncak dia tu. Ni. Jadi kita mungkin ada kata kita tak nampaklah bahagian kita sini, tapi kita nak tahu perjalanan dia tu. Orang yang boleh ke situ tu bagaimana. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, dan dia menempatkanmu dalam kehidupan yang baru, yakni Allah Ta'ala seolahnya melahirkan dirimu dalam satu kehidupan yang baru. Dengan arti roh kita ni yang tercemar tadi tu, asalnya bersih, kemudian tercemar, lepas tu boleh balik kepada asal balik. Macam satu kehidupan baru. Macam satu kehidupan baru. Itu maksudnya. Balik kepada asal balik. Dan mulia. Demikian juga orang yang berhasil, berjaya mencapai tahapan itu, bukan saja dia seolahnya telah telah memperoleh satu kehidupan yang baru dari segi jiwanya, dari segi rohnya, tetapi juga akan memperoleh kemuliaan. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, sekarang dirimu mendapatkan karunia. Karunia ni kurniaan. Berupa kehidupan yang abadi. Jadi kehidupan yang abadi ni kita kena fahamlah. Bahasa-bahasa ni tidak ada yang kekal selain Allah. Tapi bahasa kita pakai kehidupan yang abadi. Macam mana tu? Tidakkah kita yakin yang maha kekal itu, yang bersifat baqa itu hanyalah Allah? Hak lain tidak boleh disifatkan sebagai kekal. Tapi dari segi penggunaan bahasa, boleh saja kita guna. Kehidupan akhirat yang kekal. Kita tahu hakikat sebenar kekal hanya Allah. Tak ada lain dah. Dan akhirat tu macam mana? Berarti kita fahamlah kekal di situ bukan diri dia yang kekal. Dia dikekalkan oleh Allah. Bahasa tu, tak ada masalah guna bahasa tu. Jangan kata syirik pula, tak boleh. Akhirat yang kekal, salah bahasa tu. Allah Ta'ala je kekal.
Ini kekeliruan bahasa. Tapi hari ni berlaku kecelaruan dalam perkara yang saya sebutkan ni, sehingga timbul isu sesuatu yang memang benda tu berkait dengan Allah Ta'ala, tiba-tiba dipinjamkan untuk dikaitkan dengan manusia, dia kata tak boleh, syirik. Perkara yang sama lagi ni. Ini perkara-perkara macam ni merupakan sesuatu perkara yang sedang berkembang dan boleh menimbulkan kecelaruan. Dan yang lebih kita bimbang lagi, tak maaflah saya sebut, yang lebih kita bimbang lagi, gerakan pemikiran hak tadi tu kadang-kadang ia bawa ke arah kepada mengkafirkan orang Islam yang lain kerana isu ni, dan berkesudahan dengan tindakan-tindakan membunuh seperti yang berlaku di Timur Tengah dulu dan learning berlaku semula kerana isu-isu ni, kerana kekeliruan dan faham perkara ni, maka yang tidak sependapat tu dianggap sebagai sudah terlibat dengan syirik, kafir dan sebagainya. Akhir sekali anaknya bunuh dan berlaku. Jadi kita nak kata bahawa ini salah satu bahasa, salah bahasa. Bila disebutkan kepada makhluk, sekalipun benda tu juga berkait dengan Allah, maka dengan makhluk ni kena faham dengan maksud yang sesuai lah. Kalau dengan Allah Ta'ala, maksud yang sesuai dengan dia lah. Jadi kalau perkara ni saya sebut tu kerana berlaku dulu, sekarang, hari ni pun berlaku lagi zaman kita ni. Baik. Mendapat kekayaan dan kebahagiaan yang abadi. Roh yang berjaya bersih ini, dia akan mendapat kekayaan. Sebab apa kekayaan? Kerana Allah Ta'ala itu maha kaya. Maka dia akan memuliakan hamba-hambanya itu, akan mengurniakan, melimpahkan bermacam-macam pemberian kepada hambanya itu. Dia akan memperoleh hakikat kekayaan sebenar dan kebahagiaan yang abadi, yang kekal. Sebab itu kita tengok dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu dia, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, tenteram, baliklah kepada Tuhan dalam keadaan redha lagi redha. Jadi kalau kita berjaya menyucikan kalbu kita sampai ke mutmainnah, maka bukan saja di akhirat, dunia ni pun, atas dunia ni pun sudah memperoleh kebahagiaan dan juga kekayaan kalbu yang sebenar, kenikmatannya. Akhirat lebih-lebih lagi. Kalau kita berjaya mengembalikan kalbu kita kepada mutmainnah di dunia ini lagi. Tapi kalau kita balik dan keadaan tidak seperti itu, di akhirat kena balas dululah. Akan dibalas dulu, kerana kekotoran kita tu akan dibalas dulu. Akan dibalas menurut qada kekotoran kita tu, kesilapan dan kesalahan dan dosa kita itu yang mengotorkan kalbu kita tu akan dibalas sehingga bersih, barulah akan dibawa ke syurga kalau dia mukmin. Kalau dia seorang yang kafir, tak ada, habis takat tu lah. Jadi orang mukmin ni kalau dia ada iman, itu nilai harga yang paling tinggi, paling besar sekali. Apa-apa pun dia melakukan kesalahan, dia silap atas dunia, kalau dia ada modal besar tu, itu modal yang paling besar. Kerana Nabi bersabda, tidak akan kekal di dalam neraka ni orang yang ada dalam hatinya itu misqalu zarratin, ada riwayat sebut walaupun sebesar biji sawi, min khardalin min iman, walaupun dia ada sebiji yang kecil ataupun sebiji sawi kecil dah lalu iman. Maksudnya iman nipis sangat je, tapi iman, tetap iman. Maksudnya nama iman lagi. Mungkin tak sekuat yang lain, nipis dah lalu kata orang, tapi masih ada iman di dalam kalbunya, dalam hatinya. Dia tidak akan kekal dalam neraka. Jadi itulah kelebihan. Sebab tu orang yang nak mati, Nabi ajar kita jangan ajar benda lain, ajar kalimah iman tu, tunjang dia tu, la ilaha illallah, tunjang. Sebab apa? Saat-saat kematian itu, itulah waktu paling bahagia untuk manusia. Maka tak ada benda lain dah yang lebih bahagia daripada itu. Sebab itu Nabi suruh ajar tu, itulah yang paling berharga.
Kalimahnya itu la ilaha illallah. Intipatinya, hakikatnya itu iman dan tauhid. Ajar peringatkan orang nak mati. Jadi sebab apa? Kalau dia mati dan kena beriman, sekiranya pun dia banyak salah sebelum masa hidup atas dunia ni, banyak salah, banyak silap, tetap kesudahan dia akan balik kepada syurga dan rahmat Allah. Tapi akan dibalas dululah. Tapi kalau kita berjaya meningkatkan kalbu kita mutmainah dunia ini, bukan saja di akhirat, atas dunia ni pun sudah dikurniakan Allah kebahagiaannya, kenikmatannya. Bersih dari sini, insya-Allah, kalau boleh. Menurut qada masing-masing lah. Dan mendapat rahmat dan ilmu. Mereka ni juga akan dikurniakan rahmat oleh Allah, ilmu, sehingga tidak mengenal kebodohan. Orang ni akan diberi hakikat ilmu hak sebenar. Dia akan menjadi alim. Orang yang berjaya mengembalikan kalbu kepada asal dia ni, inilah Allah Taala akan memberikan satu kehidupan yang abadi, kehidupan yang keakhiratan. Dapat kekayaan rohani, mendapat kebahagiaan, mendapat rahmat, dapat ilmu, kurniaan ilmu dan sebagainya. Sebagaimana yang telah dikurniakan kepada golongan aulia. Baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, engkau dilindungi Allah dari rasa takut. Ini Allah Ta'ala jaga orang yang berjaya menyucikan kalbu dia ni daripada perasaan takut, kebimbangan dan ketakutan. Sebab tu aulia ni orang yang Allah Ta'ala beri kalbu dia tu dengan penuh keyakinan dan tidak ada kebimbangan dan ketakutan. Itu kalbu bagi aulia. Jadi kita ni selang-seli, ada kali berani, ada bagi takut. Kalau berani ke benda tu, takut ke benda ni, macam-macam. Aulia lah. Di dalam Al-Quran disebut ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahawa para wali itu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak ada, kalbu mereka ni, jiwa mereka ni tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Bukan tak ada sama sekali, ada, tapi ketakutan mereka itu hanya kepada Allah. Yang lain daripada itu tak ada. Itu maksud la khaufun alaihim walahum yahzan. Itu jiwa kalbu bagi aulia. Inilah yang paling bahagia. Jiwa yang paling bahagia, jiwa yang sudah tidak ada apa-apa kebimbangan dan ketakutan lagi. Inilah hakikat kebahagiaan sebenarnya. Kalbu aulia. Kita kadang-kadang ada hak bak kita berani, ada pernah kita takut. Kita berani dalam satu perkara tu. Ada orang menelang, bergaduh dengan orang, api atu dia takut, atu. Dia takut dah saudara. Ada juga. Ada orang tak takut atu, dia takut orang pula. Boleh jadi belaka. Jadi manusia ni ada je, dia berani situ, dia takut sini. Kadang-kadang mari berani, kadang mari takut, tak nentu. Aulia ni Allah Ta'ala buang semua kebimbangan dan ketakutan. Baik, engkau dimuliakan sehingga tidak hina lagi. Jadi Allah Ta'ala akan beri kemuliaan kepada orang yang berjaya mencapai tahapan tadi itu, sehingga tidak akan ada kehinaan lagi, akan diberi kemuliaan oleh Allah. Dan selalu dekat kepada Allah. Dari segi hubungan dia, kedudukan hati dia, kedudukan kalbu dia dengan Allah Ta'ala tu dikira dekat. Dah dekat jauh dengan Allah Ta'ala ni, ukurannya kok mana? Dekat jauh ni dia banyak ukuran dia. Antaranya tentang tahap keyakinan dia. Satu. Yang kedua, kedalaman makrifatnya. Yang ketiga, kekuatan pautan hatinya dengan Allah. Tautan dan harapan hatinya dengan Allah. Kekuatan itu semua antara aspek-aspek yang menunjukkan dekat jauh. Ingatan dia tu, kekuatan ingatan dia terhadap Allah. Ini antara sudut-sudut kita nak ukur dekat jauh. Aspek tadi.
ketinggian keyakinan dia, kedalaman makrifat dia, kekuatan ingatan hatinya, pautan hati dan juga harapan hatinya dan sebagainya tu. Inilah kita nak tahu dekat jauh. Jadi orang ni orang yang berjaya menyucikan hatinya, pertama sekali Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada dia. Kemudian dia juga selalu hatinya dekat dengan Allah. Ini mendapat keyakinan yang bulat, memperoleh makrifat yang mendalam terhadap Allah. Kemudian memiliki pautan hati, pergantungan hati yang bulat kepada Allah. Baik, sehingga menjadi tumpuan harapan bagi orang-orang yang memohon kepada Allah melalui dirimu. Sampai tahap katanya orang ni menjadi tumpuan orang pula. Tumpuan orang. Orang-orang yang nak membohong hajat kepada Allah, menjadikan dia sebagai wasilah, bertawassul dengan dia. Kenapa? Kerana dia orang yang dekat, mustajab dengan Allah. Jadi Syekh Abdul Qadir terima konsep ni, tak salah, berwasilah. Syekh Abdul Qadir beritahu di sini, dia kata orang yang soleh tadi tu, yang dekat hatinya dengan Allah Ta'ala, sehingga menjadi tumpuan orang. Orang nak menyelesaikan masalah dia tu, menjadikan orang ni sebagai tempat untuk dia berwasilah, untuk memenuhi hajat keperluan mereka ni. Dan ini bukan benda yang salah, berwasilah. Ini masalah khilaf di antara ulama. Tapi yang malangnya masalah khilaf ulama ni, maksud ada golongan, ada sekelompok alim ulama yang menerima perkara ni tentang keharusan dia, tentang dalilnya dan sebagainya. Ada setengah pula yang tak mau terima sudahlah. Tapi yang menyedihkannya, hak tak mau terima ni, segolongan mereka ni mensyirikkan orang yang terima tu. Patutnya masalah khilaf ni antara betul salah, tepat tak tepat. Tapi timbul trend hak yang segolongan, bukan saya tak ada semua, segolongan orang yang tak terima, dia mensyirikkan orang yang terima tadi tu. Padahal orang yang menerima tu dengan dalil yang macam-macam, tapi disyirikkan. Ini yang kita tambah. Tapi saya kena khabar tu terang dah hari ni. Saya nak tutup-tutup dah hari ni. Yang bawa trend ini Salafi Wahabi. Ingat tu, Salafi Wahabi. Sejarah banyak dah berlaku. Berlaku di tanah Arab, jangan berlaku di tempat kita pula ni. Ke arah tu sudah ada. Ada orang kita pun tak tahu pun, kadang-kadang tak tahu pun benda ni benda. Tapi kita peringat semua, jaga-jaga, berhati-hati terhadap faham Salafi Wahabi. Jaga-jaga. Sejarah, saya khabar tu atas pengalaman sejarah, apa yang sudah berlaku. Ni antara isu ni lah. Dia mensyirikkan orang-orang yang melakukan tawassul tadi, berwasilah. Yang mana masalah tu masalah khilaf di antara alim ulama. Tak mau buat, sudahlah. Orang yang nak buat, tanya dia, apa benda dalil? Dia ada dalil. Dan dalil tu dapat diterima dari segi syaraknya, pertimbangan syaraknya. Allah lah. Tak mau buat segera. Tapi yang jadi masalah yang saya katakan tadi tu, dia label orang yang melakukan itu sebagai syirik, difaham sebagai satu perkara yang syirik. Itu masalah. Sayyidina Umar bila nak minta turun hujan, apa yang dia buat? Dia bertawassul dengan pak saudara Nabi Al-Abbas. Mula-mula dia bertawassul dengan Nabi sendiri, selepas Nabi wafat dia bertawassul pula dengan pak saudara Nabi. Jadi kalau kita kata berwasilah ni kita minta dengan Allah, tapi dengan perantaraan yang diharuskan oleh syarak. Wasilah yang diharuskan oleh syarak. Contoh macam mana? Kita minta, kita tahu orang tu orang yang soleh, orang yang alim, orang yang berkat, kita minta, tolong minta doa aku. Tolong aku sekali, tolong minta doa. Itu berwasilah. Jadi itu tidak
tidak bercanggah dengan perintah Al-Quran supaya kita hanya minta tolong dengan Allah. Kena tanya keyakinan dia. Apa keyakinanmu? Kalau tauhid dia keyakinan bahawa tidak ada yang menunaikan hajat yang dapat menolong hakikatnya melainkan Allah. Dan diharuskan kita untuk berwasilah kerana ada dalil-dalil tadi itu. Tak ada apa. Sebagai sebab kepada pertolongan itu datang. Sebagai sebab. Jadi dia kena jelas. Orang yang melakukan tawassul ni pertama sekali dia ada keyakinan tauhid yang betul bahawa tidak ada yang menunaikan hajat melainkan Allah. Tidak ada yang dapat menolong melainkan Allah hakikatnya. Ada bermakhluk ni sebagai sebab dia. Wasilah dia. Yang diharuskan untuk kita guna. Wasilah dia. Sebagai wasilahnya saja. Jadi kalau kita ada keyakinan tu tak ada masalah. Sikit lagi nak sempurna. Jadi itu yang kita nak sebut tadi tu. Bahawa perkara itu ada keharusan dia. Orang nak buat tak mau buat sudahlah. Jangan sampai syirik mensyirik, kafir mengkafir kerana benda ni. Dan memang berlaku. Berlaku di sejarah Saudi Arabia, orang Islam dibunuh. Secara terbuka di Taif kita jumpa orang petani. Orang tengok peristiwa tu. Masa kita pergi Mekah dan jumpa dengan dia. Macam mana dia cerita pengalaman orang Islam dibunuh. Tak ada sebab lain. Bukan kerana lakukan macam mana. Kerana ni. Kerana dia anggap syirik. Kerana berpegang dengan tawassul ni. Dibunuh. Jadi perkara itu perkara yang ada keharusan ni. Banyaklah dalil. Saya beri contoh tu sajalah. Macam mana Sayyidina Umar bertawassul dengan Nabi nak minta turun hujan. Nak minta hujan turun berdoa kepada Allah. Tapi dalam masa sama dia pergi berwasilahkan dengan Nabi sendiri masa Nabi masih ada. Tapi setelah Nabi tak ada, dia berwasilah pula dengan pak saudara Nabi. Jadi bahawa Sayyidina Umar ni memang saya dah lupa dah kalam Sayyidina Umar tu. Kunna idza ujdibna natawassalu bi nabiyina. Tapi sekarang Nabi kata natawassalu bi ammi nabiyina. Kami bertawassul pula dengan pak saudara Nabi. Itu dengan nas, maksudnya apa yang diriwayatkan. Jadi Sayyidina Umar, cuba bayangkan. Sahabat besar Nabi. Kalau kita kata benda ni syirik, tanpa kita sedar kita telah mensyirikkan seorang sahabat besar Nabi kerana atas perbuatan berwasilah tadi, mengambil wasilah. Dan banyak lagi lah dalil-dalil lain. Tapi kesimpulannya saya nak bawa bahawa bila Syamsul Qadir kata bahawa bila seseorang tu berjaya menyucikan batin dia, kalbu dia sehingga dia jadi dekat dengan Allah, dia menjadi tumpuan orang. Orang suka ambil berkat dengan dia, minta tolong dia supaya berdoa kepada Allah, berwasilah dengan dia. Dan ini tidak salah. Dan ia adalah masalah khilaf di antara ulama. Jadi orang nak pakailah, tak mau pakai sudahlah. Jangan sampai adanya unsur mensyirik dan mengkufurkan orang yang melakukan perkara ini. Jadi saya tak berkesempatan untuk menjelaskan dalil lah. Kerana dalilnya agak banyak, panjang. Dan dulu-dulu pernah saya jelaskan beberapa dalil. Nanti tengok kesempatan yang lain pula lah. Saya akan perkuatkan lagi perkara ini. Nak kabarnya bahawa kalau kita menganggap perbuatan ini syirik dan kufur, tanpa kita sedar kita telah melibatkan sahabat-sahabat besar Nabi ni terlibat dengan amalan syirik. Berani ke kita buat begitu? Masya Allah. Tapi ada orang berani. Ada orang berani. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu insya' seperti insya' kan? Tidak? Insya' Allah. Seperti setakat ini dulu dan insya Allah akan bersambung kuliah pada kali-kali yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.